Okey, uh, penonton-penonton di YouTube, adakah anda mendengar sekarang? Sila komen ke dengar. Right, ada suara. Alright. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik. Okey, uh, yang dihormati Dekan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi, Raja Muhammad Firhad Raja Azidin, Prof. Madiah, dan juga barisan para pesyarah dan juga para pentadbir dan seluruh warga Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi di Shah Alam dan juga di kampus. Baik, harapkan anda semua sihat dan sejahtera. Alhamdulillah, semua sihat Alhamdulillah. Baik, tanpa membuang masa, mari kita mendengarkan amanat dari Dekan FSR. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua. Yang saya hormati Timbalan Dekan Hal Ehwal Akademik Dr. Syarimah Ismadi Ismail. Yang saya hormati Profesor Madiah Dr. Husni Hassan, Timbalan Dekan Pendidikan dan Jaringan Industri. Yang juga saya hormati Ketua Pusat Pengajian Sains Sukan dan Pengurusan Sukan, Koordinator Penyelaras Program, serta hadirin yang saya sayangi sekalian. Hari ini merupakan amanat untuk Dekan bagi tahun 2024. Ada clickers tak untuk saya run the slide? Siapa yang jaga slide? Boleh? Tak ada klik. Next slide please. Okay. Untuk tahun 2024 ni, hopefully tahun ini memberi kita lebih semangat. Dan pada tahun ini saya rasa cabaran dia agak berbeza dengan cabaran-cabaran yang lepas. Pada masa yang sama, saya rasa tahun ini merupakan would be tahun saya yang kedua lah untuk menerajui fakulti ini. Belum lagi. Saya masuk bulan 6 tahun 2023. So bulan ni baru 6 bulan saya menjawat jawatan sebagai seorang dekan. Dan 2024 will be very challenging for us, definitely. Dan semoga pada tahun ini urusan kita dipermudahkan, melangkah gagah dengan penuh berhemah, diiringi niat dan azam yang kian terselah, mengenai janji nak menah yang tidak berhelah, bersatu padu, tidak berpecah, serta berpaksikan satu akidah, mengharap reda dan rahmah dari Tuhan yang pemurah. So, apa yang kita cuba laksanakan tahun ini, hopefully kita mendapat keberkatan dan kerahmatan daripada Allah. Next slide. So, sebelum saya mulakan taklimat saya pada pagi ini, marilah kita bersama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada staf dan juga pelajar kita yang telah meninggal dunia, especially pada tahun lepas, iaitu Profesor Madiah Dr. Reziana. Al-Fatihah. Amin amin rabbal alamin. Next slide. Next slide please. So, saya nak umumkan pada 24 hari bulan Februari ini, satu lagi majlis tahlil untuk semua staf, pelajar dan warga FSR dan telah meninggal dunia. So, ini adalah majlis tahlil yang kali yang kedua Persatuan Alumni FSR anjurkan. 2 bulan lepas kami ada menganjurkan
satu majlis yang sama. So pada 24 bulan 2 ini kami akan anjurkan lagi satu majlis yang sama, dan saya berharap semua dapat meluangkan sedikit masa lah untuk hadir bersama-sama Persatuan Alumni FSR ke majlis ini. Next slide. So saya ingin umumkan pelantikan baru untuk tahun 2024 ini. Tahniah diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Husni bin Hassan atas pelantikan Memandangkan Hal Ehwal Pendidikan dan Jaringan Industri, dan saya ingin juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Nizam, so yang sekarang ini sedang berehat sebentar. So kalau kita tengok Dr. Husni Hassan dulu dia satu term je di PJI, dan dia rehat sebentar lepas tu dia sambung balik. So it'll be a trend like this. So kalau you dah habis term, not necessary you tidak akan dilantik semula, mungkin akan dilantik semula dalam portfolio yang mungkin berbeza ataupun bergantung kepada keperluan. Okay, next slide please. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada lantikan 3 jantankuasa Malaysian Journal of Sports Science and Recreation, iaitu Chief Editornya adalah Profesor Madya Dr. Hasbullah Ismail, dan juga penyunting pengurus Dr. Hasanah, serta penyunting naskah iaitu Encik Faizal. So tahniah diucapkan. Semoga dengan lantikan ini kita akan lihat Malaysian Journal of Sports Science and Recreation akan berwajah baru dengan target yang mungkin berbeza. So for the past few years ni kita adalah diindekskan dalam MySite dan ERA, dan hopefully within 3 to 5 years kalau kita consistently dapat generate output research yang baik, dan mungkin kita boleh dinaik tarafkan ke peringkat yang Scopus. So bersama-samalah kita berdoa kepada mereka-mereka yang dilantik ini dapat melaksanakan tugas dengan cemerlang. Dan pada masa yang sama saya ingin berharap yang semua yang berada di sini untuk sama-sama bantu support jurnal kita dengan membuat sedikit pendidikan untuk diterbitkan dalam jurnal ini, serta bekerjasama dengan our strategic partners untuk berkolaborasi dalam menghasilkan impak-impak yang hasil pendidikan yang berimpak yang dapat kita terbitkan di jurnal ini. So dengan saya dan kerjasama semua, hopefully within 3 to 5 years we may have a chance to be the first Malaysian Sports Science and Recreation Scopus Index journal, hopefully insyaAllah. Next slide please. So saya juga ingin mengucapkan tahniah sekali lagi kepada Encik Faizal di atas lantikan sebagai koordinator korporat fakulti. So kalau kita lihat pada bulan ini sahaja, saya rasa Facebook kita penuh dengan pelbagai berita-berita yang dia punya social media coverage dia sangat tinggi lah. So tahniah Encik Faizal. I think this is very good, dan saya rasa buat pertama kalinya lah amanat dekan telah dilaksanakan secara YouTube, menyebabkan saya pressure sikit pada pagi ni. So jadi tapi saya hopefully saya dapat laksanakan tugasan ini dengan baik. Tiba-tiba saya berdebar-debar ya. But tahniah Encik Faizal, dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kita punya mantan koordinator korporat kita Encik Sofian, yang lepas ini yang saya rasa mungkin akan diberikan tanggungjawab yang lebih besar. Selain daripada kemungkinan, saya rasa this is the time untuk dia berehat sebentar untuk fokus kepada projek pendidikan PhD-nya. Dan think this is a good time untuk berehat sebentar lah ya, sementara waktu ni ada ni. Next slide please. Ucapan tahniah juga kepada Profesor Oleg di atas lantikan Profesor Kontrak Antarabangsa sehingga 2026. Alhamdulillah kita amat bersyukur ya kerana telah berjaya memperoleh Profesor Oleg sebagai salah seorang kita punya Profesor Kontrak, dan dengan dia punya kepakaran kita harap kita dapat beliau dapat membantu fakulti untuk menjana banyak lagi
pencapaian cemerlang di masa hadapan. Kita juga ingin mengucapkan tahniah kepada Cik Khairul Nizam Hanim. Saya tak sure dia ada di sini atau di YouTube. So saya rasa beliau ni adalah tok guru saya, cifu saya, dan beliau telah bersetujulah untuk dengan lantikan pensyarah kontrak walaupun beliau telah pun bercuti pension. Saya rasa kepakaran beliau ni amatlah kami amatlah alu-alukan. Disebabkan kita ni pun sekarang ni kekurangan tenaga pengajar, especially dalam bidang pengurusan sukan. Next slide. Sekalung tanah juga diucapkan kepada Dr. Hasnul Faizal di atas lantikan sebagai pengarah Education Malaysia Indonesia, Jabatan Pendidikan Tinggi. So satu pencapaian yang amat hebat. So saya ingin mengucapkan tahniah, setinggi-tinggi tahniah atas pelantikan ini. So tak ramai di antara kita yang mampu untuk menjawat jawatan yang sangat tinggi di peringkat KPT. So alhamdulillah kita mempunyai wakil di Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi. Dan pada masa sama saya berharap ambillah peluang ini untuk kita sama-sama menjana pelbagai projek dengan universiti-universiti di Indonesia. InsyaAllah. Next slide. Kita ada 3 orang staf yang besar di tahun lepas. Profesor Madia Dr. Tan, Encik Muhammad Ali Kimik dan juga Kak Bayah yang saya hormati dan sayangi. So tiga-tiga tu dah bersara. Dan hopefully one day mereka, jika ketiga-tiga dia masih berminat untuk membantu fakulti, so definitely we will get them to be kita punya pensyarah kontrak lah. Dan saya rasa kalau kita lihat pencapaian Dr. Tan dan juga Cik Ali ni sangat baiklah dari aspek membantu fakulti, especially dalam Cik Ali dengan penganjuran program bersama industri, GOF, dan PM Dr. Tan dengan dia sebagai ketua editor MJSSR yang sehingga sekarang ini masih menerima indeks bertaraf ERA dan juga MySite. So satu pencapaian yang baiklah. Okay, next slide please. So this is some of the kejayaan kita sempita selalu untuk tahun 2023. So next slide. So this is our I-score for 2023. Walaupun pencapaian kita ni adalah 68.1%. So ianya bukanlah dianggap sebagai salah satu pencapaian yang tidak baik. 68 ni kita masih dalam range 4 star. So since 2019, so we are in the range of 4 star. Dia tak sama je. Kita punya pencapaian every semester consistently 4 star. So pada masa yang sama, if you look at dia punya pencapaian mengikut PTJ dia, so you know that there are PTJs yang kita harus berikan sedikit penghormatan lah. PTJ Halimah Pelajar 100% telah mencapai PI dia. PTJ Bendahari juga telah mencapai 100%. Pendaftar 82% dengan Puan Zarina yang berada di situ berjaya mencapai 82%, which is very good. Dan this will definitely akan memberi kita sedikit usaha, hopefully by today, bermula hari ini, untuk kita sama-samalah at least untuk tahun 2024 kita dah boleh start to reach 5 star. Iaitu untuk kita ke arah 5 star, kalau kita ingat 68.1% ni, if everyone ambil lah 10%, we put 10 more % effort, I would say daripada 68 tu kita boleh sampai ke 75, which is already 5 star. So dia tak banyak. So if everyone can contribute for this semester, I think we will definitely get our target within reach. Pada bulan lepas kami mengadakan bengkel untuk perancangan strategik. I won't go into detail what is the outcome of that bengkel. Nanti apabila kita ada taklimat sebelum semester bermula, so setiap tim lantikan dan ketua peneraju akan membentangkan plan untuk mencapai target yang telah kita set.
Cuma saya nak rumuskan. Apabila kita lihat kembali kepada pencapaian kita tahun lepas, isu utamanya, bukan tahun lepas saja, untuk tahun-tahun yang sebelum-sebelum ini pun, isu utamanya adalah pelaporan. Itu saja. If we can make a good pelaporan yang baik, so definitely we will get the score yang kita mahukan lah. Dan isu pelaporan ni bukan berlaku pada tahun lepas saja, dan ia berlaku pada setiap tahun. Same thing. Cuma pada tahun ni saya nak rumuskan yang we gonna plan it strategically. So program-program yang bersasar. Ada di antara pensyarah-pensyarah di sini dan juga staf akademik yang akan dipertanggungjawabkan untuk setiap PI yang telah kita rancang. So kalau not necessarily macam tahun lepas, semua pensyarah apabila dia buat projek komuniti, KTP, whatever projek yang melibatkan PI, dia akan isi. Tapi cuma tahun ni ianya bersasar dan ada pensyarah kalau dia tak isi pun, tapi mungkin dia tidak perlu sampai star rating, mungkin dia akan isi sampai tahap prime sahaja. Tapi ada certain pensyarah yang kita make sure dia perlu isi lah. Saya rasa tahun ni dia lebih bersistematik sedikit. So kalaulah anda telah dipilih untuk menjadi salah seorang PI holder ataupun ketua peneraju untuk setiap PI itu saya berharap laksanakanlah tanggungjawab itu dengan baik. Dan jika kamu ada masalah untuk melaksanakan tanggungjawab yang telah diberikan, well, all you have to do is just talk to me and talk to the ketua peneraju. InsyaAllah kami akan bantu. Dia tak boleh diam je. Dia tak boleh diam dan tunggu sampai deadline dia, dan baru you beritahu. Oh, benda ni saya tak boleh buat. Oh, benda ni saya tak sempat. So, kalau beritahu saya awal, saya sendiri akan laksanakan projek tu. So, dan antara ringkasan daripada bengkel itu adalah kalau kita lihat program pelan periodisasi ya, kalau dia nak pick dia bulan 12 lah tempat last day nak submission. So kita akan pick earlier. So dalam bulan 6 hopefully we maybe 70% of PI tu dalam bulan 6 hingga bulan 8 kita siap dah. Bulan 9 tu we supposed to complete most of the PI dalam bulan 9. So that bulan 10, 11, 12 so kita cuma laksanakan program untuk kita top up saja PI yang kita ada. So kita tak adalah macam tahun ni tahun ni bulan 9, 10, 11, 12 kalau tengok Dr. Nizam bulan 12 pun Christmas pun dia ada, sampai tahun baru pun dia ada. So I think bulan 12 ni tahun ni saya rasa saya dengan Dr. Nizam nak sama-sama cuti lah kan. So kita boleh sama-sama bercuti. Hopefully by bulan 9 kita dah successfully complete some of the punya PIs yang kita rancang. Okay. Next. This is score my MARA untuk tahun 2023. Tahniah semua kerana kita telah mencapai buat pertama kalinya star 3 bintang. For the first time. Tahniah kepada semua. Tanpa your effort, tanpa all your contribution, so definitely kita tidak dapat mencapai lah MARA dengan 3 bintang ni. If we can maintain, good. If we can be better, alhamdulillah. So I think tahun ni Dr. Husni Hassan ni dia ada beberapa plan untuk make sure tema pendidikan ni menjadi tema utama fakulti. Dan ingat tema pendidikan ni bukannya kepada staff akademik saja, tapi ia juga keperluan untuk staf-staf pentadbiran juga. So especially kepada staf-staf pentadbiran yang berada di makmal prestasi manusia, staf pentadbiran yang berada di makmal suaian fizikal, staf pentadbiran yang berada di klinik kecederaan sukan dan kesejahteraan. That would be, because kamu sama-sama bantu collect data, I think it's good untuk kita sama-sama explore some of the potential topics. Dan even kalau you berada di bahagian akademik pun, I think there's a lot of research that you can help untuk develop, especially research yang berkaitan dengan PDP, pengajaran dan pembelajaran. So kalau saya AR atau saya ni macam Syafiqah lah, saya jaga pelajar-pelajar dan saya tengok timetable, there's a lot of topics yang even saya boleh generate
just looking at, whether time does influence academic performance. Contohnya kelas pagi dengan kelas petang, performance academic mana yang better, I'm not sure. But that kind of topics yang bersifat pengajaran dan pengajaran. You can also look at some of the prestasi semasa pelajar akademik dia and looking at different penilaian. Adakah pelajar penilaian yang bersifat kognitif ni bagus compare kepada psikomotornya? Dan mungkin dia berbeza mengikut program. So this kind of research topic, I think kalau you adalah track pengajaran dan pembelajaran, I think this is where you can explore. Dan siapa lagi yang boleh membantu you? Kalau tak, kita staf pentadbiran di bahagian akademik yang akan sama-sama lah menjana projek-projek penyelidikan. Next slide please. Pada hari ini juga kita ada bersama-sama kita MPP, wakil MPP kita diorang. Tahniah atas lantikan sebagai MPP Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi. Well done. Kalau saya di mesyuarat senat, memang ada wakil daripada MPP. So untuk memperkasakan MPP di UiTM dan juga di fakulti, so itu sebab kami juga menjemput MPP dalam sesi taklimat amanat dekan pada kali ini. Okay. This is our QS ranking. So untuk QS ranking 2023 masih belum keluar lagi. Untuk 2024 masih belum keluar lagi. Tapi if you look at this ranking, kalau you tengok sekali pandang, if you compare us with Universiti Melaya, overall score dia adalah 60 plus, 60 berapa? Saya tak nampak daripada sini. 60 lebih dan kita 58. Saya rasa kita beza dengan UM cuma 8 markah saja. Kalau saya boleh recap balik lah. So and Universiti Melaya dia punya rank adalah top 100 in the world. US ranking sport related studies. Dan beza kita dengan mereka just 8% untuk overall score. Kalau if you look at even academic reputation pun, if we can increase that, sebab tu markah paling besar dekat academic reputation is 60%. So this is where we need to focus. This is where, dengan adanya hopefully program semakan pada tahun ini dan recognition daripada industri for employee reputation, hopefully it will boost our chances to become top 100. Kalau kita tak capai untuk tahun ini atau tahun hadapan pun, tapi at least kita nampak peningkatan tu, I think that would be a way forward lah. Dengan jumlah pesyarah yang kita ada, dan mungkin that would be our biggest limitation. Dan there's some ways yang telah kita plan untuk strategize untuk bagaimana untuk kita boleh capai top 100 US ranking dalam bidang sport related studies. Next slide please. Slide seterusnya. So this is some of the pencapaian objektif kualiti. Then if you look at tahun 2023 currently, alhamdulillah dengan Dr. Mai Sarah sebagai lantikan koordinator misi akademik, dan kita boleh lihat dia punya effort dengan program misi akademik yang sistematik berkala every year. And if you look at untuk enrollment untuk tahun 2023 adalah 2018 pelajar compare kepada 1,800 pada tahun 2022. So you can see when people put more effort and you will see dia punya results. So I will talk through to you guys later on what is some of the strategies yang boleh kita buat untuk meningkatkan lagi enrollment. Okay. Dari aspek program kurikulum kita, SR 770 alhamdulillah telah kita submit semakan. 9507750 dalam proses. Dan pada bulan Mac ini akan bermulalah sesi semakan untuk program diploma dan sarjana muda. SR 113, 111, SR 243 dan SR 241. Bermula bulan Mac ini. So saya ingin saya berharap semua pesyarah yang ada di sini dapat memberi komitmen dalam merangka program silibus baru yang lebih komprehensif, yang menerapkan nilai-nilai profesional dan juga industry based learning
pada pelajar-pelajar kita. So I will go through some of the initiatives later on. So next slide please. So tahun 2023 ada peningkatan peratusan pelajar GOT, diploma, sarjana muda. Tahniah juga saya ucapkan. Cuma di PhD dan Masters tu yang perlu kita tekankan sedikit pada tahun ini. Muhammad, dia tak GOT belum lah. Kita ada ni tak? Kita ada trend untuk GOT tak tahun ni? Belum ada. InsyaAllah. So kalau siapa yang sedang supervise tu, hopefully semalam kita ada seorang pelajar Viva, pelajar saya, dan saya rasa dia punya Viva tu antara yang terpantas. Alhamdulillah, disebabkan oleh mungkin dia punya kualiti penulisan yang baik, dan saya bersyukurlah. So I think this is where kita boleh lihat kalau kita boleh sama-sama develop pelajar PhD yang macam tu, saya rasa untuk staff kita definitely kita boleh buat benda yang sama. Next slide please. Okay. So untuk kita tiada data untuk 2023 on graduate employability. So untuk tahun 2023 saya ingin mengucapkan tahniah lagi sekali kepada semua staff kerana telah menerbitkan hampir 56 jurnal penerbitan pendidikan. Tahniah. So more than half what we did in 2022. More than half. Tahniah. I think research culture has been embedded dalam diri tuan-tuan dan puan-puan. So hopefully kita continue untuk produce more high impact publication for this semester, for this year. Unfortunately untuk grant tahun lepas kita tidak mencapai zero. Okay, but not necessarily zero tu is number yang kita nak risau, because of for the last 2 years 2021, 2022 kita dah capai banyak grant. So kalau if you look at dia punya objective quality ni, by 2025 kita mesti mendapatkan 1.5 juta. So by 2021, 22, 23 kita dah capai almost 1.2 million. So kalau this year and next year kita capai lagi 250,000. So 125,000 tahun ni, 125,000 tahun depan, insyaAllah we will get the target of 1.5 million within 3 years. So 2025, 2023, 2022. So hopefully. So boleh So saya harapkan siapa yang yang level Profesor Madya ni, yang level doctorate ni, saya harap this is where you can chip in untuk make sure you boleh dapatkan grant-grant pendidikan lah. Dan kalau kita lihat, kalau last year kita dapat zero, so this year I think ramai yang telah siap pun dia punya grant yang previously. I think this is good time untuk kita achieve. Next slide please. Okay. So kita telah menghasilkan tahun lepas 2 produk untuk inovasi. Saya rasa salah satu produk daripada Dr. Syariman, atau dua produk daripada Dr. Syariman. Dr. Syariman dengan Dr. Siti Aisyah. Satu lagi Dr. Raizam. So tahniah Dr. Raizam dan Dr. Siti Aisyah atas penghasilan produk inovasi. Okay, untuk tahun 2023. Okay. Dan yang ke-9, peningkatan peratusan pensyarah menjelang 2025 50%. Untuk di Shah Alam, alhamdulillah kita telah mencapai 51%. Tahniah semua. Tapi untuk overall, termasuk di cawangan, kita ada 129 dan yang ada PhD dia saya cuma ada 35. So kita kurang daripada 30%. Kalau kita combinekan semua di seluruh kampus. So I think this is there's a few initiative yang ITM telah develop based on taklimat Vice Chancellor yang lepas. So I think I will share with you some of this initiative yang hopefully kita boleh consider untuk engage this initiative untuk staff kita sendiri untuk menyambung pengajian di peringkat PhD menggunakan kaedah-kaedah yang terbaru. Okay, next slide please. So this is some of our academic achievement for last year untuk program sarjana muda dan sarjana. Sarjana muda dan juga program diploma.
So ada yang mencapai dan ada yang tidak mencapai. So this is our report card untuk akademik. So hopefully by 2024 kita dapat mencapai peratusan akademik yang lebih baik lah if you compare to last year. So saya rasa Dr. Timalikan Hal Akademik kita telah ada beberapa strategi yang dirangka untuk memastikan kita boleh mencapai setiap PI universiti untuk program akademik di FSR. Next slide please. Okay, saya juga ingin mengucapkan syabas. This is a very globally, kalau kita sebut globally respected 2024 atau globally renowned by 2025, saya ingin mengucapkan syabas kepada Dr. Syariman Ismadi Ismail, our Timbalan Dekan Hal Ehwal Akademik, kerana telah di appoint sebagai visiting research fellow di Institute of Biomechanics and Orthopedic, German Sports University di Germany. I think this is very good achievement. Sebagai seorang Timbalan Dekan Akademik, so dengan tugasan dia yang very intense dan mendapat pengiktirafan ini, saya rasa this is very good. So dan saya harap lepas ni ada ramai lagi lah di antara kita yang boleh mendapat pengiktirafan yang bertaraf dunia ini. So saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada Dr. Hosni Hassan atas pelantikan jawatan kuasa kejurulatihan untuk Persatuan Lumba Basikal Malaysia. Dan juga Encik Nur Razlan sebagai jawatan kuasa kecil Biro Outdoor Recreation. Tahniah. So dia adalah pelantikan industri yang saya rasa is very important untuk pesyarah dan juga staf Parti Beran untuk ada lah. Okay, next slide please. So some of our event for last year. So last year Encik Rahmat telah sebagai koordinator our fakulti SBU telah menganjurkan program perusahaan sosial sukan, Sport Social Enterprise bersama Majlis Sukan Negara dan juga di Kementerian Belia dan Sukan di MSN Bukit Jalil. It's a very wonderful event yang dengan kehadiran ramai pengusaha-pengusaha sukan dan rekreasi di seluruh Malaysia. Event yang sama telah dianjurkan di Perak juga, dan pada tahun ini SBU di bawah kendalian, di bawah kelolaan Encik Rahmat, dia akan melaksanakan lagi satu event. Kalau tak silap saya bulan 6 ini bersama dengan jawatan kuasa yang sama untuk menganjurkan program Sport Social Enterprise Professional Certification Program. Hopefully program itu juga akan mendapat sambutan yang baiklah seperti program-program yang lepas. So next slide please. So tahniah juga kepada semua penilik-penilik yang telah menyertai IDEX tahun 2023. Untuk buat pertama kalinya, fakulti telah menghantar kontingen sebanyak 10 produk telah dihasilkan for the first time. Kita tak pernah hantar kontingen of 10 participant, 10 produk daripada fakulti. So for the first time kita telah menghantar 10. So dan daripada 10 tu kita telah memenangi 3 pingat emas, 4 pingat perak dan 3 pingat gangsa. So tahniah. Alhamdulillah, kita tak pernah capai ni. So saya menang gangsa. Sebab produk saya produk yang biasa-biasa. Sebab saya attend IDEX ni dah lama. Sejak tahun 2018 saya dah join IDEX. Every year 18, 19. Cuma saya punya ranking still sama. Daripada dulu sampai sekarang saya akan menang gangsa. Sebab produk saya bukan innovative ideas ni, saya tak strong lah, tapi saya still akan masuk no matter what, just untuk to make sure yang gangsa pun gangsa lah. But I think the participant is more, you participate and you explore, and then hopefully satu hari tu mana tahu tahun depan kan, bila saya berkolaborasi dengan mungkin pihak yang lain, mungkin boleh meningkatkan lagi prestasinya. So kalau siapa yang masih belum ada keinginan untuk menyertai IDEX, I think this year, I think you should try to engage dalam pertandingan IDEX. So tahniah juga diucapkan kepada tim OE kita, Operational Excellence kita, yang diketuai oleh Encik Puan
Puan Asmida dan ucapan tahniah pertama kalinya kita menang Operational Excellence for the first time. Dan kami pun saya hadir pada majlis itu dan saya pun macam tak sedar yang nama fakulti telah dipanggil. Tak ada seorang pun sedar. So macam itulah. Tapi alhamdulillah. So now kita tak pernah join IDEX 10 tim dan kita hantar berjaya. Kita tak pernah hantar IO just untuk penyertaan saja. Tahun ni kita dapat nombor 3 alhamdulillah. So Puan Dila pun ada bersama-sama kami. So Puan Dila ni dia punya mastermind dia. Orang yang push kita untuk make sure kita dapat mencapai kejayaan lah dalam Operation Excellence pada tahun lepas. So tahun ni plan dia Puan Ju. Okay. So semoga Puan Ju tahun ni akan membawa obor fakulti sekali lagi untuk naik ke atas pentas. Jika tim memerlukan pertolongan saya boleh bantu. Tak ada masalah. Saya harap tahun ni pun kita boleh mencapai sesuatu yang baiklah dalam tim EO fakulti. Next slide please. Kami ada membuat LOI bersama projek Everest termuda Malaysia yang hopefully by 2025 beliau akan mendaki Gunung Everest dan mencapai berjaya summit di puncak Gunung Everest. Hopefully lah by 2025. That would be the plan. Sepatutnya dia pergi pada tahun ini, tapi beliau tidak dapat pergi pada tahun ini dan terpaksa ditangguhkan pada tahun hadapan. Dan beliau sekarang ini pun juga adalah seorang pelajar di Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi. Pelajar semester yang kedua lah. Okay, next slide please. Okay, this is the team yang if you went to the taklimat amanat Vice Chancellor, globally renowned, locally rooted. So if you look at this team, so saya rasa this is very important for us to understand that macam mana besar pun projek kita pengantarabangsahan kita ni, kita kena make sure yang komuniti setempat kita perlu jaga. It's very important. So komuniti setempat yang sebenarnya yang perlu kita emphasize kat sini is komuniti yang sepatutnya dapat banyak kelebihan adalah komuniti kita lah di Shah Alam, Subang atau di Kelang. So dan komuniti di dalam UiTM tu sendiri. So kehadiran kita di sini di Shah Alam ni hopefully kita dapat membantu komuniti yang berada di sini untuk menjadi lebih baik dari segala aspek. Next slide please. So this I won't go through this. This is about your Hala 7 fakulti. You talk about trust dalam fakulti, trust dalam you punya strategic plan of your globally renowned UiTM 2025. And ada few trust. Next slide please. So if you look at dalam plan strategi UiTM 2025 yang telah di-develop oleh mantan Vice Chancellor Datuk Profesor Rozah Jano. So I think 2024 tema dia adalah globally respected. 2024. So hopefully tahun ni macam tahun lepas kita lihat ada ramai daripada pesyarah kita yang telah diundang ke luar negara sebagai invited speaker, keynote speaker, visiting professor, adjunct professor. So saya harap tema tu akan continue pada tahun ini. Because the tema of globally respected would be kita punya main emphasis for 2024. Next slide please. So if you look at dalam taklim amanat Vice Chancellor, so dalam UiTM GRU 2025 kita ada 3 trust strategik dan 9 tema strategik. Dan KPT dia ada anjakan dan saranan iaitu based on 5 fokus utama dan 20 landasan. So apabila kita mapkan from kita punya plan strategik dan juga KPT punya saranan, so hopefully dengan mapping ini kita berjaya bantu UiTM untuk merealisasikan saranan dan juga Hala 7 KPT untuk tahun 2024. And if you look at the next slide, so I will go detail into this. This is on next slide please. Boleh tak ada orang berbual dengan siapa ni? Remy. Bagi dia fokus klik.
Sebab kalau you berbual dengan dia, dia tak fokus. So dia tak fokus, dia tak klik. So saya kena panggil dia nama dia. So dia ada 20 landasan hala tuju KPT. Dan ada based on this 20 landasan ni, then what we can do is how we map some of our program dengan ini. So this is what we're going to do. Next slide please. Okay, pengiktirafan globally respected. Next slide. Would be tahun 2024 punya tema. So penekanan nombor 1 based on your plan bucket. So if you look at, tadi saya sebut 120, sebenarnya 129 pelajar, staff. Di Shah Alam, 51% ada PhD. But if you compare the rest, kita masih bawah 30%. Maksudnya, antara inisiatif UiTM dan juga FSR, if you work more than 25 years, you boleh mengambil PhD melalui AppleQ. That be the first approach. Okay. Nombor 2, that we know some of us telah menyiapkan projek pendidikan PhD, tapi ada beberapa cabaran yang menyebabkan dia mungkin tidak dapat viva dan mungkin kekangan masa. So we will revisit that PhD potential. Saya rasa dalam ni ada. Dan kita akan revisit balik. Mana-mana pesyarah yang kita rasa memerlukan bantuan, then we will help them out. This is very important. So saya rasa unfair untuk saya sendiri sebagai dekan kalau saya nampak staff saya struggle dengan PhD dan saya biarkan. I think you need help. If you need help, you tell us. Kita akan bantu. Dan saya rasa mentoring and also hand holding is very important. Dan saya rasa dekat dalam ni ada ramai staff akademik kita yang sangat berwibawa untuk supervise you. Even you disupervise oleh pesyarah atau supervisor yang lain, tapi kita kan rakan sekerja yang mungkin boleh membantu you untuk menyiapkan projek-projek PhD you lah. So hopefully by this year, so we see more of us graduating, hopefully. Okay. Dalam program pengembangan bakat ni, if you talk about talent ni, so ILD ada a few courses. So siapa yang berminat, bolehlah untuk mengambil bahagian dalam kursus-kursus tersebut. Ada certain courses yang saya mungkin sendiri akan suggest you untuk ambil. So it's a must. So kalau saya ada surat, saya tontonnya kat situ, Dr. Suwana ambil kursus ni. Sila hadir ke kursus ni. Pergilah kursus ni. So this untuk calon bakat. So calon bakat not necessarily yang muda-muda ni, yang berumur ni pun saya rasa saya perlukan untuk, saya nak bawa you ke depan because you have been with us for so long. So this is where I think you should, orang pertama pergi untuk leadership courses sepatutnya you juga sebenarnya. Because you dengan saya taklah jauh sangat beza umur. Saya walaupun saya 49, saya rasa mungkin paling tua pun 51. Dr. Azgullah dah tua dah 51. Dr. Razali 55. Saya rasa masih boleh lagi. Masih 55 tak? 52. Muda lagi. So since masih boleh lagi. So we will work on that. So saya rasa saya dan Timbalan Dekan kami dah ada, kami akan plan untuk look at some of you punya pathway. Ingat tahun lepas dan tahun ni saya ada berjumpa dengan sebahagian daripada kamu. Ramai yang saya jumpa. Dan antara perkongsian yang kita jumpa itu adalah based on apa yang you perlukan sebenarnya. What do you actually need? Where do you see yourself in the next 5 years? That will be the question. So we work towards that. Kalau you ni memang minat HEP dan kita tahu yang you memang calon terbaik untuk HEP dan kita akan arah you ke sana. If you more into academics, kita tahu you adalah calon yang untuk arah ke sana. So I think it'll be more individualized, it'll be more tailored to what you actually need. Okay? Ada succession planning. This is untuk young leaders. So we need more young leaders. Yang kita nampak sekarang ada ramai pesyarah-pesyarah yang baru. So that will be our next potential leaders. Dan saya haraplah dengan some of our programs yang kami akan laksanakan nanti bersama dengan ILD, so we can nurture these young leaders to be excel. So saya sangat bersyukur
Sebab saya sendiri masa mantan Dr. Razali, masa zaman Dr. Nafiah, so dia bagi saya peluang untuk attend this courses. Pergilah kursus ni, pergilah kursus ni. So when I have that opportunity, then I think then it gives me more confidence to be in a more leadership role di fakulti, dan saya harap peluang tu saya dapat berikan kepada semua lah for our future leaders. Okay. So pada tahun ini juga, insyaAllah, saya telah luluskan ada 2 untuk kenaikan pangkat ke VK7. Saya tak sebutkan nama lah, tapi kita ada 2 insyaAllah tahun ini. Dan sememangnya bukannya saya. 2 ni orang lain, bukan saya. Ada 5 staff potensial untuk DM54 Associate Professor tahun ni. 5 orang ni potensial untuk submit je. Dia dah ready. Dan ada 2 lagi yang hopefully dia complete PhD dia tahun ni dan dia akan dinaikkan kepada 52 persyarakanan. So this is this is our plan. I think one of my biggest challenge sebagai dekan is this. I have to work hard to ensure that you will get your recognition. Kena pastikan you. By hook or by crook, I think the more associate professor yang kita ada, the more professor yang kita ada di fakulti ni, I think is better untuk the growth of this faculty. Dan saya rasa saya pun dah jumpa with some of you, dan kita dah tengok pun your promotion punya column, dan kita dah identify some project, some initiative yang kita boleh bantu untuk proses kenaikan pangkat ni. So tahniah lah, ada yang saya lihat yang saya buka e-promotion dia, semua dah hijau. Dia pun tak sedar, dia pun tak nak buka, tapi semua dah hijau. Dia tinggal nak klik je. Atau dia tinggal nak submit master je. Submit, ada seorang master graduate, dia akan dapat. So alhamdulillah, I think this is very very good approach. Dan hopefully lepas ni lebih ramai lagi lah. So nampak Dr. Mandran tu dia diam je. So mungkin dia pun sedang bercita-cita juga. So saya harap kita doakanlah Dr. Mandran salah seorang lah tahun ni yang akan dinaikkan pangkat boleh. Okay. Next slide please. Gambling Next slide. Okay. Dalam penekanan 2, this is related dengan plan strategi akademik. So BHA UiTM, dia ada 7 tindakan strategi. 7R, reallocating, resizing, refining, reassess, redesign and reskill. This kita akan laksanakan semasa kita punya program semakan yang akan berlaku pada bulan Mac ni. So we'll look at some of our approaches. So some of the relocating mungkin most probably program pasca kita by research. Mungkin kita akan relocate mereka di sini. Program diploma kita, most probably semua pelajar-pelajar diploma kita yang berdaftar di kampus Puncak Alam, kita akan bawa mereka balik ke kampus Shah Alam. I think it's fair for us because I think yuran pun dibayar di sana, tapi mereka guna facilities di sini. Dan dia ada banyak kekangan lah in terms of peminjangan barangan, kita punya peruntukan untuk pengurusan pelajar pun terjejas juga. So jadi hopefully kita akan bawa mereka balik ke sini. So dalam plan strategi akademik ni, dia ada few focus. Focus 1 related dengan program akademik berdaya saing. I think this where kita punya IDSPA punya result would come into action. So for the past few years, IDSPA result kita menunjukkan program-program kita ni bukanlah program-program yang perlu dijumutkan. Tapi program-program kita ni adalah program yang perlu melalui proses semakan. Itu saja. Which is good, still relevant. So kita akan buat semakan pada tahun ini. Kita juga akan menawarkan program baru, sarjana untuk our Masters of Science Sport Industry Management. Bulan berapa Dr. Aziz Nazir? Bulan 10 tahun ini. Okay? Hopefully bulan 10 tahun ini kita akan tawarkan program baru. So kalau bulan 10 tahun ni kita dah start tawar, so hopefully saya harap kita semua dapat sama-sama promote lah. So that bulan 10 sebelum kita nak tawarkan, kita dah ada ramai pelajar yang akan enroll. Okay? So semakan program akademik ni put into consideration. Some of our program, especially program diploma, kita boleh high-end TVET kan. 113 atau 111 ataupun both. Okay? Mungkin program sarjana muda ni kita boleh
melaksanakan sebagai program yang anjal. Kita put that into consideration apabila kita melakukan semakan pada bulan Mac ini. So most of the courses apabila kita IMT-VET atau program anjal ni, so hopefully program-program ni kita boleh laksanakan dia secara dengan approach kita panggil industry based atau work based learning. So ada certain courses yang pelajar ni dia tak perlu tunggu semester akhir baru dia nak pergi industri. So dia boleh embedded dalam kursus-kursus sebelum mereka ke latihan industri lah. So hopefully we can do that as well. It's very important. Kalau contohnya kalau pelajar subjek strength and conditioning, so mungkin seminggu 2 kali dia ada training log yang dia kena fulfill bersama klien di Celebrity Fitness contohnya atau di Fitness First contohnya. So dia memang terus dengan industri. So ada certain hours logbook, biasanya logbook kita buat di gym FSR untuk assessment logbook, tapi kali ni logbook tu kita boleh laksanakan dia di industri lah. So mungkin ada few industri yang kita kena pasti yang kita boleh menggunakan facilities mereka. Institut Sukan Negara menawarkan dia panggil Cadet Sains Sukan. Cadet Saintis Sukan. Bukan untuk pelajar sains sukan saja dan juga pengurusan sukan. So apabila ASN melaksanakan program-program bersama atlet, so dia memang mengajak student kita untuk bersama-sama membantu dalam projek-projek tersebut. So which is very good lah. Hopefully dengan program semakan baru ni kita boleh link dengan ASN untuk get some of the program untuk embedded dalam our own work based learning punya approach. Okay. Khusus kesoalan mock micro credential menggunakan Apple A dan Apple Q serta menggunakan pengalaman dahulu untuk mendapat transfer kredit Apple C juga kita galakkan lah untuk program-program baru ni. So kalau kita lihat kalau ada certain, contohnya beliau adalah seorang jurulatih bola sepak lah contohnya. Dan apabila dia join sarjana muda sains sukan, ada certain kursus yang mungkin dia tak perlu ambil pun. Conditioning, testing, sebab dia dah buat dah. So dia cuma buat certain profiling dan dia submit. I think that should be okay. Dia memendekkan lagi tempoh pengajian dan ramai juga yang akan berminat untuk menyambung pengajian ni. Kalau beliau ni adalah bekerja di Majlis Sukan Negara, dia buat event contohnya. Dan kursus-kursus berkaitan dengan event management, health promotion, facilities management, yang benda yang dia buat dekat tempat kerja. So you can use that as part of Apple C bagi dia mendapat transfer kredit. Okay, next slide. Fokus 2, mensejajarkan semula model adab, analisis design, access billing dan etika dalam PDP serta mengangkat nilai-nilai murni PSI dan AIDAT. Okay. Pelajar kita akan perlu mengambil satu kursus wajib berkaitan dengan integriti dan rasuah. Ada satu program kursus wajib yang mereka perlu ambil dan kita put also into consideration yang kita mempunyai kursus sports ethics and professionalism. Juga kita boleh gunakan kursus itu untuk mencapai plan strategik yang ini. This is where another thing yang Vice Chancellor tekankan is peranan penasihat akademik. So you as a penasihat akademik sebenarnya bukan saja you membantu pelajar dari aspek dia punya proses akademik ya, tapi untuk you tekankan isu-isu berkaitan dengan ilmu, disiplin, amanah, rajin dan tanggungjawab. So saya bersyukur kerana saya mempunyai seorang Tok Guru yang sangat perhatian terhadap adab dan aidat ni, iaitu PM Zulkadir. Yang sebagai mentor, dia tidak mengajar saya hanya untuk technical skill yang saya perlu ada, tapi dia mengajar saya in terms of adab, cara bercakap, cara pemakaian. So dulu saya suka pakai rantai masa student, masuk kelas dia pakai rantai, you kena halau. So kalau dulu saya suka cakap kuat, cakap yang benda yang tak betul, kena lah. So this is penasihat akademik, peranan dia sangatlah penting. Not just untuk looking at you punya academic matters, but also dia punya life dia. So that they will become yang ada academically sound dan juga mempunyai ciri-ciri adab, aidat yang baiklah. Okay. So staff akademik haruslah yang berkelayakan akademik tertinggi. So hopefully you will complete your PhD. Pakar rujuk industri serta berjaya aktif dalam penghasilan pendidikan diagnosis yang berimpak. So as a lecturer, this is your requirement. One, you have to fulfill your academic needs, recognition, PhD. 2, industry recognition is a must.
it's a must. So kalau you adalah mengajar subjek asas rehab, you juga perlu duduk di hospital, di klinik pada masa yang sama. That is industry recognition. Okay, so that you will be more technical. Kalau kita tengok macam Dr. Mahendran lah contohnya, pakar pemakanan sukan, dan dia juga adalah pakar rujuk untuk pemakanan sukan di Institut Sukan Negara, di klinik kecerahan sukan kita. So I think this is dia refleksi kepada kesarjanaan. Okay, Dr. Hosni Hassan, dia pakar rujuk untuk basikal. Based on your technical skill. Dr. Syariman, pakar rujuk untuk biomekanik, kasut, insut, industri, recognize. It's very important. Okay, next slide please. Selain daripada itu, saya lupa ada satu term kat situ is whatever you do, you may be recognized dalam industri, research berimpak, ada PhD, ada postdoc, but make sure you juga cemerlang dalam tugasan hakiki sebagai pensyarah. If your task is to do teaching, so make sure you come and teach. Make sure you come and teach properly. Very important. So, kadang-kadang you adalah pakar fire and physical tersohor negara, tapi tak masuk pun kelas mengajar. Ataupun kelas yang you mengajar tu, student tak dapat perks tu, because limited amount of time yang you spend bersama pelajar. So, that also would not be a good reflection of you sebagai pakar recognized industry, banyak research, kelas pun tak masuk. That would not be a good reflection. So hopefully, regardless dengan pencapaian tersohor you, I think number one tugas hakiki itu you kena fulfill. So saya juga ambil maklum juga, kadang-kadang bila kita lihat kelas kita, ada certain time dalam kelas kita ada sunyi. Ada kalau saya tengok jadual penuh je. Tapi bila saya lalu je, saya tengok kelas tu, kata kelas penuh tak cukup. Tapi saya rasa kelas kita ni macam banyak sangat. Sebab tak ada orang masuk kelas. Sama ada student tak ada, pelajar. Saya harap masa tu you buat hybrid ke, mungkin ada projek luar. Saya usahakan baiklah untuk semua orang. Tapi hopefully that would not be a big issue untuk fakulti kita lah. Okay. Next slide. Fokus, yang slide yang tadi tu. Slide yang tadi tu. Yang sebelum ni. Sebelum ni lagi satu. Okay. Memperhebatkan penggunaan. Next one. Fokus 3, memperhebatkan gangguan penggunaan sumber tenaga akademik. So, kita akan mengoptimalkan kepakaran pensyarah. Ada certain pensyarah ada fokus on PDP, certain pensyarah akan fokus on pendidikan, ada certain pensyarah yang akan fokuskan dengan dia punya industri. Okay? So, it'll be more focus. Menggalakkan mass lecture, hybrid ODL untuk khusus yang bukan amali. So, kita ada masalah sedikit berkaitan dengan kelas, dewan kuliah yang besar. So, some of the courses, if you can do it, untuk program semakan ya, saya rasa ada 30% khusus yang kita boleh, 30% yang boleh kita 100% ODL kan. So some of that courses kita akan ODL kan dia 100%, some courses akan dilaksanakan secara hybrid, tapi courses-courses yang ada banyak praktikal amali, dia perlu dilaksanakan secara face to face. Okay. Scouting, Profesor Pelawat kontrak antarabangsa, bahagian hal ehwal akademik sekarang ni Dr. Syariman dalam proses untuk mengenal pasti profesor-profesor pelawat dan profesor luar yang kita akan lantik sebagai di dalam dan juga luar negara sebagai lantikan profesor pelawat dan profesor adjunct. Dan disebabkan oleh kos kewangan yang agak meruncing. So saya rasa tahun semester hadapan akan berlakunya pengurangan untuk PTFT. So mana-mana PTFT yang berkhidmat sekarang ni bersama kami, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas your dedication. I think dan saya harap kalau we have that funding, we will definitely akan sambung your perkhidmatan, dan pada masa sama saya berharap anda juga akan continue untuk hopefully menyambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi dan kembali ke fakulti untuk berkhidmat sebagai seorang pensyarah di sini. Okay, next slide. So fokus yang keempat, enrollment ideal. So we have to look back again. Nisbah pelajar kita dengan kemudahan dan jumlah pensyarah yang kita ada. We have to look back. Whether the feasible tak. Dengan tadi saya bentang katanya, kita ada 2018 pelajar dengan pensyarah kita. So adakah nisbah pelajar dan juga pensyarah melebihi? Adakah dengan jumlah itu juga menyebabkan kita tidak mempunyai banyak ruang
untuk proses PDP dilaksanakan dengan lebih baik. That we have to semak semula. Misi akademik bersasar, so Dr. Mai hopefully akan laksanakan scouting untuk pelajar-pelajar sukan di sekolah sukan, very spesifik, bersasar. Untuk kita dapatkan PI untuk pelajar yang limit A, kita boleh sasarkan di sekolah-sekolah bersaraman penuh atau sekolah-sekolah projek yang berkaitan dengan akademik. Sekolah-sekolah yang menawarkan khusus sains sukan, that would be one of our potential school yang kita akan pergi. Program Alma Mater, kita last month Faizal dan tim dia pergi di sekolah dia. So, kalau setiap seorang pensyarah kembali ke sekolah masing-masing untuk melaksanakan misi akademik dan setahun dapat dalam 5 orang pelajar, kita dah ada 250. Kalau semua orang pensyarah buat benda yang sama, we have 250. That would be just good numbers sebenarnya. Okay. Dan juga misi akademik bersasar ini juga kita hopefully kita akan melibatkan dengan alumni dalam kita punya program bersasar inilah. So it's very, very important. Okay. So some of the misi akademik yang kita buat kita dah tak pergi untuk just untuk beritahu pelajar berkaitan dengan program akademik kita. Tak. So kali ini kita akan pergi dengan hopefully dengan approach program STEM contohnya, project STEM. So ada science, teknologi, kita buat program rekreasi di sekolah, kita buat program berkaitan dengan kelas pemantapan. Ada sekolah-sekolah yang ada khusus sains sukan dia, yang mungkin kita boleh ke sana untuk mengajar mereka kelas tambahan, pendidikan jasmani contohnya. So that would be our approach. So kita dah tak pergi just untuk buat misi akademik saja. So kita nak instill yang this new activities so that dia betul-betul berminat lah. Kalau kita just datang untuk cerita, okay, program diploma kita macam ni, syarat kemasukan macam ni, untuk interest dia mungkin tak banyak. But if we can instill them with knowledge, new skill, I think definitely percentage untuk kita dapatkan mereka untuk sebagai seorang pelajar sangatlah tinggi. Next slide please. Okay, penekanan nombor 3, Pelan Pendidikan Pembangunan Inovasi dan Pengkomersialan. So, UiTM akan laksanakan satu program yang dinamakan Program Pioneer Research Leader. So, sasaran dia untuk seorang pensyarah adalah menyertai satu kumpulan pendidikan dan menghasilkan satu penerbitan sebagai main author, correspondent author ataupun pengarang utama. That will be your KPI. Tapi yang ada Profesor Madya, dia tinggi sikit. So you cannot get only one. So you make at least, kalau tak salah saya, kalau kita ada, kalau you nak 5 markah untuk PM, kalau you Profesor Madya, you perlu ada 4. Minimum, 4. Untuk you dapat 5 markah. So the higher you go, the higher you punya KPI dia lah. I think 4, 2 should be no problem. 1 tu minimum. Okay? And even if you look at dalam kita punya BTU punya score, Fakulti Sains Sukan, staff with publication by faculty, kita 0.39. Last year 0.4. Tapi kita ada 56 pendidikan tadi tu. Based on jumlah staff kita ada 50 orang, kita ada 56 pendidikan, tapi cuma daripada nombor 39% je yang menulis sebenarnya. So ada di antara kita yang membuat projek pendidikan yang diterbitkan, mungkin dia buat 4, 6 untuk cover yang tak buat ni. So that numbers indicate that. So this year, kalau semua orang buat 1, I think we should have no problem. Okay? So Dr. Hosni ada plan ya, nanti kita akan sama-sama laksanakanlah tahun ni untuk some of kita punya bengkel berkaitan dengan research. Next slide please. Sorry, slide yang tadi. Okay. Tahun ni juga kita nak wujudkan RIG fakulti dan kita nak penjenamaan semula SIG yang telah ada. So kita akan buat soft launching on this. Kita akan menganjurkan bengkel dan seminar FYP journal. Kita nak murnikan sedikit dalam silibus FYP kita, disertasi dan juga financial project kita. So that mungkin student boleh submit just journal punya manuskrip saja rather than the full thesis. Penglibatan pensyarah bersama dengan COE ataupun research group daripada fakulti lain, that will be very important lah. Jadi banyak fakulti pengurusan sukan, saya rasa dekat fakulti Meskom ni ada dia punya group dia, research group untuk communication, policy, business,
Untuk sains sukan dia ada daripada engineering, health sciences, applied sciences. So dia ada banyak yang you boleh join untuk pastikan yang you boleh submit atau publish paper yang berimpak. Next slide. Tahun ni kita akan menganjurkan 3 conference sebagai penganjur utama. Express bulan September, kita punya martial art bulan Oktober, dan juga sport teknologi and biomechanics pada bulan Disember. Dan kita juga adalah penganjur bersama, we support untuk conference Asian Federation of Sports Medicine yang akan berlangsung pada bulan April. So if you have papers yang you nak submit, you malah digalakkan. So this year we are going all out in terms of conference punya organizing. So there will be some work. Cuma apa yang kita buat ni, siapa yang terlibat dalam express, not necessary you akan terlibat dalam conference yang lain. So kalau tak, you kena buat sampai 3 conference. I think that will be too much lah. So yang group express akan fokus ke express, yang group ASB akan fokus ASB, yang group akan buat masyarakat akan fokus untuk you punya masyarakat. I think that will be more feasible and fair untuk semua orang. Okay, projek pendidikan bersama industri dan rakan strategik nasional dan antarabangsa. Kita akan cuba menaik taraf MJSSR. So daripada my side era Paris Scopus within 3 to 5 years, bukan tahun ni. So ada time lagi untuk kita buat dan meningkatkan enrollment pelajar pasca siswa. I think this is key point dia. Lagi ramai pelajar master, lagi banyaklah kita punya projek pendidikan yang kita boleh develop. Next slide please. Penekanan nombor 4, pelan pelibatan komuniti industri. So kita ada program USR dan program KTP, Knowledge Transfer Program. Semalam saya join taklimat daripada ICANN sebab saya betul-betul nak tahu how we can explore this. Sebab saya rasa fakulti kita ada banyak buat projek berkaitan dengan USR dan Knowledge Transfer Program. So I think based on taklimat semalam, saya rasa kita dah lebih jelas lah. So what we should do for 2024. There will be more community based setempat, especially di Shah Alam, Subang dan di Klang. Di tempat negeri lain kita still boleh buat, tapi ada certain place, contohnya you nak buat di Kedah atau you nak buat di Kelantan. So kita boleh arrange dengan staff di fakulti Jengke dan di Arau. Kalau you nak buat satu program dekat Johor, ada mungkin you boleh arrange dengan fakulti Sains Sukan di Sezaman 3 untuk laksanakan projek itu. So dia lebih centralized lah. So kita fokus kat Klang Valley ni. Okay. Dan projek-projek USR kita, kebanyakan kita ni, we are more emphasize on SDG number 3. Good health, well-being. Dr. Hasbullah minggu depan akan ke Masjid Al-Buhari. So it's a USR program. So just talk about exercise on chronic disease. And that's it. And itulah kekuatan kita. So we have the expertise untuk share some of the importance of exercise for health and well-being. Active aging would be one of our top USR project. So hopefully kita akan dapat banyak projek kita akan laksanakan di rumah-rumah komuniti berasaskan dengan rumah kebajikan, contohnya Tafiz, rumah anak-anak yatim. So that would be our next USR project. Puan Ain, think last year dia buat satu projek, last year ke this year? Dia sekolah istimewa. So ada certain school yang kita akan jadikan sekolah anak angkat yang kita identify. Satu mungkin sekolah sukan, satu sekolah yang istimewa, some untuk sekolah asrama penuh. So we identify. So Dr. Nizam pun last week kita dah send LOI dengan satu sekolah di Seksyen 9 untuk projek yang sama. Tapi dia banyak kepada persilatan lah. Betul lah? Okay. So sama juga dengan program Knowledge Transfer Program, kita banyak rakan strategik MOUs yang kita buat dengan Persatuan Sukan, industri. So we will work on that. I think if we gunakan kepakaran yang kita ada, I think we have no problem. Kalau di Majlis Sukan Negeri contohnya, so some of us work as a pakar rujuk, membuat program berkaitan dengan latihan bebanan ke, periodisasi, pemakanan sukan, rehabilitation, and then participant itu adalah coaches. I think we definitely can hit untuk PI Knowledge Transfer Program. We should have no problem in this area. Okay, next.
Pendekatan nombor 5, pelan pembangunan strategi keseluruhan pelajar, merangkumi pengususan strategi pemantauan dan pengukuran. So, this is statistik kemurungan. So, this is things yang kita pun kena address. Okay, student kita ramai yang stress. Good thing about our faculty is, our faculty ni dia ada banyak macam-macam aktiviti yang kita boleh organize untuk pelajar kita. So, di bahagian HEP sebenarnya, bukan HEP, dia ada program saringan awal untuk kenal pasti kesihatan mental pelajar. So, what we can do, dengan kita punya kepakaran yang kita ada, kita boleh develop program senaman, research programming untuk combat depression. We can do that. We can help pusat kesihatan, we can help HEP untuk laksanakan program-program tersebutlah. Okay. So, kalau if you look at statistik di fakulti kita, alhamdulillah, kes kemurungan kita tidak tinggi. Saya rasa kita ada one case sebelum ni, tapi dah lama dah. Tahun ni, tahun lepas tak ada, saya rasa. So, alhamdulillah lah. So, hopefully we can help other fakulti yang ada kes-kes kemurungan ni. Next slide please. Penekanan nombor 5, pelan pembangunan strategi keseluruhan pelajar. Kita ada model memperkasakan graduan UiTM. If you look at 4 inisiatif peluasan peranan MPP ni, so this is inisiatif yang we will do. Kita akan lihat banyak pelibatan MPP. MPP juga akan dilihat sebagai salah satu hub untuk membantu pelajar-pelajar kita juga. So I think this is very important for us to blend dalam perancangan fakulti untuk melibatkan pelajar jugalah, because they are our biggest stakeholder. Next slide. Dalam 4 inisiatif peluasan peranan MPP ni, salah satu ialah pengurusan MPP penjanaan pendapatan oleh mahasiswa. Okay? So kita akan laksanakan projek koridor keusahawanan. So kita what is our strength is we can provide them with knowledge and also skill. Contoh, skill untuk buat sport massage, personal training. And the good thing about us is kita ada dia punya infra dia. So mereka juga boleh memberi perkhidmatan mereka di gym FSR, our Human Performance Laboratory, dan juga di klinik kecederaan sukan kita. So zaman saya student dulu, saya belajar massage, saya belajar personal training, cuma saya tak boleh praktis dekat fakulti. Sebab saya tak ada avenue. So saya kena praktis kat luar for income generation. But now we can use our student for income generation for the faculty, some money based on perkhidmatan dia akan dapat lah untuk dia, dan some money will go to the faculty. So I think now student will be more experienced, more skillful, and also dia boleh menjana pendapatan untuk diri mereka sendirilah. So hopefully MPPs akan take up this initiative, dan hopefully kepada pensyarah yang berkaitan kita boleh start plan something untuk membuat program persijilan profesional untuk khusus-khusus yang saya sebutkan tadi lah. So macam klinik kecederaan sukan tu boleh buat untuk sport massage punya courses contohnya. Di makmal soalan fizikal boleh start planning untuk buat persijilan latihan bebanan contohnya untuk pelajar-pelajar kita lah. So because we want them to be certified. Next please. Pengurusan kebajikan dan kesejahteraan mahasiswa. So tahun ni we will get one club registered to HEP. Kita namakan dia tak ada nama lagi, tapi Dr. Hanifah would akan lead this initiative berkaitan dengan kelab kecergasan UiTM, dan juga pada masa sama hopefully so this is what saya sebagai bekas pelajar fakulti sains sukan ni, zaman saya dulu dia ada satuan pelajar, kita panggil dia Sport Rec. So Dr. Azbullah dulu pun pernah pegang jawatan yang besar kat situ. So saya rasa kita kena revisit that idea. Dan alhamdulillah kalau dekat dalam YouTube ni ada Dr. KE dan juga Dr. Nadia yang hopefully akan datang ke Shah Alam untuk semester hadapan. So that would be dia punya task to start off, to kick off dengan persatuan pelajar Sport Rec. Okay, dengan bantuan MPP sekali lah. Okay, next slide please. Mobility pelajar in terms of MPP, saya rasa tahun ini kita ada satu program yang MPP akan join.
dekat program Game Changer with Sonny Bill Williams, New Zealand All Blacks punya atlet, dan MPP akan join. Some of our program, I think tadi kita ada 3 orang pelajar kita peringkat diploma yang akan ke Jepun, Fukuoka, untuk projek berkaitan dengan sukan rugby di sana dengan inisiatif Dr. Syariman. So, kita dapat menghantar 3 pelajar kita. So next projek mobility ni kita juga akan melibatkan MPP dan SMF. Okay. That will be, jelas sebab mereka telah sama-sama dengan kita kan, mentadbir urus pelajar, dan saya rasa this is good time untuk mereka diberi peluang lah untuk pergi mendapat some experience dengan projek-projek mobility luar negara. Next. So, perkenaan nombor 6, Plan Induk ICT dan Infrastruktur. So, kita tak ada. Yang ni sebagai infrastruktur yang akan handle. So, next slide please. So, penekanan nombor 7, Plan Induk Pembangunan FSR. So, hopefully we will get our menaik taraf kita yang prasarana facilities yang kita ada di gym, makmal soalan fizikal, makmal kecederaan sukan, klinik, peralatan alat bantu mengajar, laluan khas OKU. So tahun ini tema dia is Paralympic. So hopefully we'll get more student athlete daripada group Paralympics. Dan that's why kita kena upgrade some of our facilities supaya dia OKU friendly. Especially dalam kelas dan juga makmal-makmal kita yang sedia dia lah. So Puan Zarina, I think she work very hard untuk menyiapkan kertas kerja, menghantar ke berbagai infrastruktur untuk ada pembangunan untuk mendapatkan grant lah untuk penaik taraf prasarana yang kita ada. Now we will not stop, we will continue. Dapat tak dapat is secondary, but most importantly we will submit every single chance that we have, we will submit definitely. Next. So penekanan yang terakhir adalah strategi keuangan. So this is penjanaan pendapatan melalui kepakaran yang kita ada, melalui perkhidmatan, kemudahan, facilities yang kita ada. So kita tadi saya last 2 weeks saya ada buat meeting bersama ketua untuk penyelaras dan ketua makmal soalan fizikal, klinik kecederaan sukan, makmal women performance. So they will have to work together. So dia tidak ada satu entiti. Makmal human performance, some of dia punya services tu akan related dengan klinik kecederaan sukan. Some of the services dekat dalam klinik kecederaan sukan akan related dengan projek dalam makmal soalan fizikal. So kalau saya ada klien untuk testing, dia datang human performance lab. Lepas habis testing for exercise prescription, dia pergi ke kita punya gym, makmal soalan fizikal. Dan lepas testing, dan kita acknowledge yang dia ada some problem, some issue, dia sakit belakang, sakit lutut. Dan dia akan pergi mana? Klinik kecederaan sukan. So it will be more engagement within these 2 facilities ni lebih besar. So kalau kita provide service untuk siap satu je, so kita susah sikit kita nak provide service yang one stop center sebenarnya. So it's good if we can incorporate all the services so we can give more professional services kepada kita punya potential client lah and customer. So this would be one of our biggest income generation initiative. Yang ni. This one. Okay. So kalau kita lihat di gym kita pun pukul 5-7 tak ramai orang pun. So this is where we have to fill that session dengan a lot of our customers. Because some other time dia akan sibuk dengan kelas. So mana-mana masa yang kita rasa sesuai untuk kita promote tu, that would be our approach. Next. SBU will look at more exclusive income generation. This year, Sport Social Enterprise punya professional certification akan menjadi one of the biggest team dalam SBU. Dan kita harap SBU kali ini pun akan menaik taraf untuk dia punya merchandise punya products. So kita ada macam-macam lagi Semalam saya baru beli jaket, ada hoodie. Saya rasa kalau kita ada FSR kat situ lagi cantik. There's a lot of things that we can help SBU untuk improve atau increase dia punya sales dari segi merchandise. Masmed will definitely akan bantu dari aspek penjanaan program khusus-khusus jangka pendek. If you have some ideas, contohnya Dr. Jamatul nak buat program
psikologi sukan, asas psikologi sukan 1 hari contohnya, ataupun just focus on mental rehearsal 1 hari je, tajuk dia mental rehearsal pagi sampai petang. So Puan Dr. Noraini boleh bantu untuk develop. And then kita dah buat some calculation Kalau seorang bayar RM150 untuk that course, ada 60 orang, kita ada RM9,000. 1,000 untuk pesyarah, another 1,000 would be for makan. So you ada 7,000 bersih. One program. If you do 10 program, you already have 70,000. Kalau ada 10 ya. Kalau kita buat 20 program setahun, we only have 140,000. Itu program short course 1 hari, just 1 day course. So just think about it. Nanti hopefully Puan Dr. Noraini will have some ideas untuk promote ni for income generation. Next slide. So unit corporate juga akan membantu kita. So kita ada social media, TikTok, YouTube would be some of our avenues. So some programs nanti kita akan panggil lah certain pesyarah untuk give some talk dalam kita punya programs lah. So that dengan jumlah views yang banyak, hopefully we can generate some more income. Projek perundingan berdaftar, this is very important. So setiap projek perundingan saya harap akan didaftarkan. It's up to you whether you want to nak buat dekat dalam, nak buat satu kod khusus khas untuk projek itu, atau you daftar ke Icons, Technoventure, but it has to be berdaftar lah, okay, for income generation. Next slide. So this is our challenges. This is us this year. So from 2020 sampai 2024, you can see there's a drastic reduction in our financial yearly budget. So this is, kalau biasa you dapat sebelum ni, and tahun ni you tak dapat, I think one of the reason is this. So that's why I need everyone to work together and to help faculty to generate some income so that we can sustain. So focus kita untuk tahun ni adalah sebenarnya dengan income ni adalah untuk aktiviti pelajar. That will be our main focus. So hopefully we can fulfill that. Okay, next. So if you look at last year with 409,000, kita habis guna and kita dapat additional peruntukan 56,000. That was last year. Tahun lepas. Tahun ni 285, confirm juga akan habis. Mungkin akan habis pada bulan 6 atau bulan 7. Dan kita akan cuba minta peruntukan lagi. Macam tahun lepas, kita dapat 56,000. Pada tahun ini, kita sama-sama lah doa supaya kita juga akan mendapat sedikit kos tambahan, turun di fakulti. So kalau kita tak dapat, so this way our income generation initiative tu would come in place. Okay? So that would be our biggest cabaran, challenges for 2024. So bear with us. Hopefully we can make it through this year, and hopefully next year it will definitely be better. Next. Okay. I will remind this again. This is very important. I know some of you spend a lot of time dekat fakulti. So macam mana you spend a lot of time with your work, your family would always come first. Saya spend time banyak dekat sini, tapi because saya punya tema family come first, family saya pun datang sini. So macam mana pun saya kena make sure dia ada dengan saya. So kalau saya tak ada kat rumah, at least dia ada kat office. So this is how, because itulah caranya. Your family is very important. Some of you akan, saya tahu some of you ada masalah dengan anak, sekolah, ada this thing, cubalah solve problem tu. Kita boleh cuba solve sama-sama. Mungkin Wan Faizal lepas ni dia nak buka bisnes untuk hantar anak pergi sekolah ke, tak tahu. Untuk income generation bersama Hanifah. Kan? So income generation, saya rasa who knows. But this is very important. Kalau kita lihat so next slide please. So why I'm telling you this is very important. So if you look at kesihatan mental staff,
And you see there's an alarming punya numbers. Now 37% mempunyai symptom depression. So this is very alarming. So your family would be your utmost priority. Once you ada family yang stable, hopefully kerja you pun lebih stable. If you have any problem, any issues related dengan how you wanna run you punya responsibility dengan kekangan yang you ada, you can come to me. Come to Timbalan Dekan Academy, Puan Zarina, we try to help out. Dan pada masa sama put into consideration untuk bantu fakulti jugalah. Kalau kita bantu you, then you juga perlu bantu fakulti juga. At certain time mungkin keperluan untuk you berada di fakulti sangatlah tinggi. Dan pada masa sama untuk address happiness index ni, pada hari Sabtu ini, kelab keluarga FSR akan menganjurkan kita punya family day. So PM Dr. Husni Hassan and the team. Tahniah. So saya harap ramai juga yang akan hadir. Saya akan hadir walaupun jadual saya penuh, saya akan hadir. Saya akan berada pada hari Sabtu. Saya akan berada sampai malam Sabtu. Habis saja program malam tu, saya balik. Saya tak stay lah malam tu. Sebab besok Ahad je ada program lain kan. Saya rasa Sabtu tu penting. This is where the bonding comes in. Because Sunday would be free and easy. So saya akan datang. Walaupun saya sibuk je, saya akan datang. Saya akan stay sampai malam bersama keluarga saya. Tapi saya akan balik pada malam tu. So kalau rasa sempat lagi ke? Kalau nak tambahan peserta? Masih sempat lagi. So it's good untuk kita sama-sama lah. Untuk menyertai program untuk kita punya inisiatif Happiness Index kita. So next slide. So last, saya terbaca ni dalam amanat Vice Chancellor. Dan saya rasa this is key point apa yang beliau cuba sampaikan. Apabila wujud kebersamaan jiwa dalam diri kita, maka akan hadir kebersamaan semangat dan kefahaman yang membawa kita untuk mendayung ke arah yang sama. So, jiwa. If you have this similarities dengan apa yang kita nak buat sama-sama, so definitely we're gonna have easy task to fulfill the same goals yang kita sama-sama plan. So, I think kebersamaan antara kita ni sangat penting lah. So, kalau kita nampak rakan-rakan kita struggling, this is where kita kena sama-sama bantu. Dan pada masa sama, this fakulti tidak run oleh 1-2 orang saja. It run dengan semua orang. Dan saya harap masing-masing dapat memberi komitmen untuk to ensure that our faculty would become one of the best sport, science and recreation management courses and programs in Southeast Asia, hopefully by 2025. So thank you very much and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih diucapkan kepada Profesor Nadia Dr. Raja Muhammad selaku Dekan FSR UiTM. Jadi dengan segala apa yang telah disampaikan itu menjadi kita punya pegangan lah, amanat yang diberikan, dan juga harap juga segala KPI yang telah diletakkan kita dapat step sama-sama, supaya kita dapat lebih produktif dan dengan kita kata ini kekangan kewangan, kita dapat lebih generate income. Jadi ada apa-apa persoalan ataupun pertanyaan daripada mungkin Cik Hanifah boleh tolong saya baca di komen kalau ada apa-apa pertanyaan ataupun di sini. Ini ada Puan Ain. Soalan saya berkenaan dengan moto fakulti lah. Jadi berdasarkan kepada slide dekan tadi, hashtag FSR Be Inspired. Kalau sebelum ini, hashtag Be the Best, Beat the Rest. So saya rasa mohon dekan untuk memberi
penjelasan untuk berkenaan dengan moto fakulti. Terima kasih. Sebenarnya moto fakulti dia akan berubah. For sure, dia akan berubah. Cuma kita takkan lupakan moto yang lepas. Sebenarnya saya nak letak, kalau kita tengok di Facebook kita, Facebook, social media kita, dia akan start dengan believe achieve. Zaman mantan dekan kita, Dr. Razali, ada lagi. And then kita ada be the best, be the rest. Dan FSR, be inspired. So akan ada. So kita akan guna pakai semua moto yang telah kita develop sebelum ini. So dia tak ada yang paling baru ni lah. Tapi kita apabila kita teruskan kita dengan ini, dia akan follow lah. So, cuma saya tak ada ruang yang besar untuk saya nak letak semua. Tapi yang jangan lupakan, you still believe achieve. You still akan gunakan moto tu. You percaya, you akan dapat. That will be the first moto yang our mantan dekan Dr. Razali develop pada waktu itu. Dan last 4 years kita ada be the best, be the rest. So kita akan still pakai. Kita akan still drive daripada motor tu. Dan tahun ni, we just want to be inspired to others especially. That would be the next motto. The next decan will decide. Tapi kita guna pakailah semua. So hopefully by next 10 years kita ada motto yang would be very comprehensive untuk semua. Jangan lupakan motto yang lepas. Kita still akan pakai. Believe achieve tu dia inspire saya sejak dulu lagi. Sebab saya rasa believe achieve tu dia adalah motto yang kita vote ramai-ramai. Kita ada buat voting. Yang paling besar itulah dia. Believe achieve. Ada next question? Saya tak emphasize banyak. Saya harap you jangan salah faham. Saya tak emphasize banyak on KPIs. Pada kalau compare yang lepas taklimat saya untuk tahun 2023. We will reach that KPI. Kita akan reach. Tapi we have more strategic plan to reach. So saya tak nak kita terlampau stres untuk fikir KPI dan in the end kita tak achieve pun. Atau kita achieve dengan cara yang too stressful. Based on kita punya plan strategi yang lepas, kita dah find some ways, approach, strategi yang hopefully jadi dan kita boleh capai KPI itu dengan tenang. So then we can check. So jangan risau, insyaAllah. As long as kita buat kerja sama-sama, then I think we will definitely get that. Trust me, insyaAllah. Ada any more question? Saya fikir di YouTube pun tidak ada pertanyaan ni. Boleh semua faham lah. InsyaAllah kalau tak faham boleh tanya lah kan. Okey, baiklah itu sahaja sesi amanat dekan pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir di secara fizikal dan juga secara di alam maya. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kalau ada rezeki kita akan berjumpa lagi di sesi amanat yang akan datang. Dan pesanan terakhir saya, kita hopefully kita bekerja dengan sepenuh hati, demi FSR, believe, achieve, be inspired, be the best, beat the rest. Kita jumpa lagi di sesi yang akan datang. Assalamualaikum. Comment, like and share.